Buat apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang yang mulia ini, kita masih lagi diberikan kehidupan, kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita menyambung kembali pengajian tadabbur kita menerusi surah Al-Mutaffifin, dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung semula untuk ayat yang berapa ya? 3. Tak habis lagi, sikit lagi. Ayat 3 belum habis. Belum habis. Yang keberapa tu? Yang ketiga. Tadabbur ketiga. Okey, baik. Tadabbur kita yang ketiga, iaitu sifat tamak dan bakhil adalah sifat yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia membawa kepada 6 perkara. Berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan pada ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah menceritakan apabila mereka menimbang timbangan pembelian orang lain, maka mereka akan mengurangi hak orang lain. Mereka akan mengurangi hak orang lain. Sekejap ya. Maka mereka akan mengulangi hak orang lain. Kenapakah mereka mengurangi hak orang lain? Yakni dengan tujuan untuk mengambil hak daripada harta orang lain itu, sedangkan apabila orang lain menimbang pembeliannya, dia meminta untuk orang lain mencukupkan timbangannya. Ini kerana berpunca daripada sifat tamak dan bakhil. Berpunca daripada sifat tamak dan bakhil. Okey, sebelum kita nak pergi kepada 6 perkara itu, kita nak tengok apakah kata-kata para ulama, apakah kata-kata para ulama di dalam memberikan kefahaman kepada kita tentang maksud tamak. Tamak ni asalnya daripada bahasa Arab, dipanggil sebagai at-tamak wal jusha. Ini adalah merupakan tamak yang memberi maksud tamak itu adalah keinginan yang melampau-lampau. Tamak tu ulama memberikan maksud keinginan yang melampau-lampau. Begitu juga dengan makna jusha, iaitu keinginan yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasai kepuasan. Maka di sini menunjukkan pada kita sikap golongan mutaffifin ini adalah kerana mereka tidak memiliki sifat qanaah. Ini tidak memiliki sifat merasa cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri. Sebaliknya,
mereka itu memiliki sifat sentiasa ingin lebih dan sentiasa tidak pernah merasai kecukupan, bahkan mereka menginginkan sesuatu yang lebih, dan apa yang lebih itu tidak akan dapat memuaskan mereka sekalipun dengan yang banyak. Ini yang dinamakan sebagai sifat tamak. Ya, baik. Kemudian yang keduanya, Allah Ta'ala sebut pula sifat yang akan menimpa golongan yang melakukan dosa tatfif, yakni menipu dalam timbangan ni adalah kerana sifat bakhil. Kerana mereka bakhil untuk melebihkan timbangan ke atas orang lain. Kita dah bincang sebelum ni, kalau orang membeli daripada kita, agama mengajar kita, kita lebihkan. Kita takkan rugi. Ini kita bila dia beli, maka kita lebihkan sedikit timbangan, lebihan itu kita jadikan ia sebagai sedekah ataupun hadiah kita kepada orang tersebut. Maka ini adalah merupakan satu sifat yang sangat harmoni. Ini satu sifat yang sangat dituntut. Maka disebabkan kerana itu, menunjukkan kepada kita bahawasanya sifat bakhil ini adalah menjadi punca kepada golongan mutaffifin, enggan untuk berbuat sedekah atau berbuat hadiah ketika mana dia menimbang hak orang lain. Sebaliknya dia didominasi oleh sifat tamak dan juga sifat halobanya yang menyebabkan dia menguranginya kerana ia merasai tidak mencukupi dengan apa yang telah ia miliki. Okey, jadi dua sifat ini adalah merupakan sifat yang sangat tercela. Adalah merupakan satu sifat yang sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam ayat Al-Quranul Karim, di sana jelas ada dicelanya dua sifat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalan contohnya, kalau kita lihat berdasarkan kepada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di atas celaan ke atas perbuatan tamak dan juga bakhil ini, Allah menyatakan, misalan contoh dalam firman Allah, orang yang bakhil dan orang yang tamak ini, Allah Ta'ala akan menyusahkan ia jalan untuk menuju ke syurga. Jadi siapa yang memiliki sifat tamak dan siapa yang memiliki sifat bakhil, Allah Ta'ala akan sulitkan dan Allah Ta'ala akan payahkan dan Allah Ta'ala akan susahkan jalannya menuju ke syurga. Ini kita boleh tengok dalam surah Al-Lail, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Lil usra, minta maaf. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa tidak pernah cukup kerana sifat haloba dan ketamakannya, maka ia akan menyebabkan dua kesan. Tamak dan haloba ni memberi dua kesan impak dalam kehidupan beragama kita. Yang pertama, Allah sebut wakadzab, akan menyebabkan orang yang tamak dan bakhil ni dia akan mendustakan janji Allah. Dia tak mengharapkan pahala, dia tidak mengharapkan, tak mendambakan keampunan Allah, syurga Allah, janji Allah daripada akhirat. Sebaliknya dia lebih terpesona dengan dunia. Yang kedua, kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, Allah Ta'ala akan menyulitkan dan memayahkan untuk ia dapat menuju kepada jalan kebaikan. Untuk dia dapat menuju kepada jalan ke syurga, jalan ketaatan, sehinggalah dia meninggalkan sifat bakhil dan juga sifat tamak dia. Bahkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan
sifat bakhil dan tamak ini tidak ada kebaikan langsung. Sebab tu bila ditanya kepada Nabi SAW, bolehkah seorang mukmin itu penakut? Nabi kata boleh. Tapi bila ditanya bolehkah seorang mukmin itu bakhil, maka baginda mengatakan tidak boleh. Kerana tidak ada kebaikan pada sifat bakhil itu. Maksudnya jika orang mukmin dia memiliki sifat bakhil, maka tidak ada sebarang kebaikan pada diri orang mukmin itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat bakhil dan sifat tamak adalah merupakan salah satu sifat orang-orang munafik. Ya, sebab tu dalam ayat Quran surah Taubah Allah Taala sebut pada ayat yang ke-77, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqauna. Allah Taala akan campakkan ke dalam hati mereka sifat kemunafikan. Ya, kerana sifat tamak dan juga sifat bakhilnya. Baik. Yang seterusnya, Allah Ta'ala akan memberikan siksaan kepada mereka, siksaan yang keras dan azab yang berat di hari akhirat, seperti mana Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Hadid pada ayat 24, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesiapa yang bersifat bakhil dan mengajak orang kepada kebakhilan, ya, maka orang itu adalah orang yang akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebut wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Allah mensifatkan mana-mana orang yang memiliki sifat tamak dan bakhil, dia memiliki sifat kekufuran. Ya, dia memiliki sifat kekufuran. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bagi dia menyatakan tidak akan masuk syurga 4 golongan. Ya, tidak akan masuk syurga 4 golongan dalam hadis Tirmizi. Yang pertama, la yadkhulul jannata bakhil. Tidak akan masuk syurga orang yang bakhil. Wala khabbun. Dan tidak akan masuk syurga sama sekali orang yang menipu. Wala khainun. Dan tidak akan masuk syurga sama sekali orang yang berkhianat. Wala sayyi'ul malakah. Dan tidak akan masuk syurga sama sekali, iaitu mereka yang melampaui batas dengan kekuasaannya. Maksudnya penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Baik, ini adalah di antara ancaman. Sebab tu dari antara doa Nabi SAW yang selalu baginda ajari kepada kita, antaranya adalah minta berlindung daripada sifat bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min uradda ila ardhalil umur. Riwayat An-Nasa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat bakhil. Aku berlindung kepadamu daripada sifat penakut. Dan aku berlindung kepadamu daripada aku ini daripada aku ini dikembalikan kepada usia yang di akhir usia yang menghinakan aku. Nabi minta lindung dari 3 perkara. Daripada sifat bakhil, daripada sifat penakut, dan daripada dikembalikan kepada umur yang pengakhiran yang buruk. Ya, kepada pengakhiran yang buruk. Okey. Sekarang ni kita nak tengok kesan daripada sifat tamak dan bakhil itu memberi impak kepada 6 perkara. Pertama, cinta dunia berlebihan. Cinta dunia yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi sifat tamak dan bakhil boleh membawa kepada cinta dunia yang melampau-lampau. Nak mengurangkan rasa cinta terhadap dunia, kena buang sifat bakhil dan sifat tamak. Yang kedua, menghalang dari berbuat kebaikan. Kerana kesan sifat bakhil adalah menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Begitu juga sifat tamak menghalangi orang untuk berbuat baik. Dia akan berkira-kira dengan kebaikannya. Sebab itulah Allah Ta'ala mencela orang-orang munafik dalam Quran. Allah sifatkan mereka wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina
humul fasiqun. Allah menyatakan orang-orang munafik itu yaqbiduna aydihum. Mereka selalu menggenggam tangan mereka dengan erat. Apa makna menggenggam tangan mereka dengan erat? Maknanya mereka menggenggam erat tangan mereka sebagai isyarat yang mereka tidak mahu bersedekah. Mereka tidak mahu berlumba-lumba berbuat kebaikan. Ya, mereka menahan diri mereka daripada berlumba-lumba, berkejar-kejar untuk berbuat ketaatan dan amal soleh. Ini sifat mereka. Ya, kesan daripada dua sifat yang buruk ini. Yang ketiga, tidak merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Suatu dalam hidup kita ini, hakikat yang Allah Ta'ala jadikan hidup di dunia ini, bagaimanapun kita mengharungi kehidupan di dunia, memang Allah dah jadikan sebagai ujiannya, manusia tidak pernah akan merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Ya, sebab tu kalau kita tengok dalam hidup kita ni, ulama membahagikan hidup kita kepada 3 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa kanak-kanak. Yang mana di fasa ini Allah beri kepada kita kesihatan. Allah beri kepada kita masa. Allah Ta'ala beri kepada kita tenaga. Tapi Allah tak beri kepada kita harta. Memang hidup kita ni macam mana pun ada yang akan kurang. Bila kita naik fasa remaja, fasa dewasa, Allah bagi kepada kita harta. Sebab kita dah ada kerja. Allah bagi kepada kita keluarga. Allah bagi kepada kita kesihatan. Tapi Allah tak bagi kita masa. Kita tak ada masa nak belajar. Kita tak ada masa nak ke masjid. Kita tak ada masa nak khatam Quran. Allah ambil masa kita. Dan bila kita berada di penghujung usia pula, Allah Ta'ala bagi kat kita masa. Allah Ta'ala bagi dekat kita keluarga. Allah Ta'ala bagi kepada kita harta. Tapi Allah tak bagi kepada kita kesihatan atau tenaga. Ya, maknanya ada bahagian yang Allah Ta'ala beri, ada bahagian yang Allah Ta'ala ambil. Pokok pangkalnya, untuk kita merasa setiap fasa ini, kita sentiasa rasa sempurna adalah dengan sifat syukur dan sifat merasa cukup dengan semua anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak bersyukur dan bersifat kufur. Maknanya sifat tamak dan bakhil menjerumuskan manusia kepada sifat kufur. Ya, maknanya enggan untuk membalas kurniaan nikmat Allah itu pada kebaikan. Yang kelima, menghalalkan perkara yang haram. Kesan daripada sifat tamak ni dan sifat bakhil ni menyebabkan manusia sanggup melanggar batasan hukum Allah. Ya, sehingga kan benda yang haram pun mereka akan meredahnya. Mereka akan melanggarnya. Mereka tidak takut untuk mengambilnya atau mengerjakannya. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Iaitu jauhilah kamu daripada sifat tamak haloba, kata Nabi SAW. Kerana dia adalah sifat yang telah membinasakan umat-umat kaum yang terdahulu. Kerana dia membawa dan menyeru kepada kesan untuk kamu melakukan penumpahan darah. Kita dapat lihat kerana sifat tamak, kerana sifat bakhil, manusia sanggup berbunuhan. Ya, kerana sifat tamak mereka sanggup berbunuhan, menghalalkan darah antara satu dengan yang lain. Kemudian yang lebih parah lagi, kata Nabi SAW, wastahallu maharimahum. Mereka akan menghalalkan, ya, mereka akan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya sampai peringkat mereka akan ubah hukum Allah. Mereka akan ubah agama Allah supaya mengikut kepada kehendak dan nafsu mereka. Yang keenam, berbuat zalim dan mengambil hak orang lain. Ini seperti mana yang digambarkan kepada sifat tatfif tadi. Sifat golongan mutaffifin
iaitu sampai kepada peringkat tamak dan sifat bakhil ni menjerumuskan seseorang itu kepada untuk berlaku zalim, ataupun berbuat zalim. Berlaku zalim ataupun berbuat zalim. Maka ini adalah merupakan salah satu daripada kesan, akibat, implikasi daripada sifat tamak dan juga bakhil. Kemudian kita masuk pada tadabbur yang keempat. Perbuatan khianat dan tidak jujur merupakan sifat orang munafik dan sifat golongan yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan tatfif, yakni penipuan dalam timbangan, hakikatnya mereka bukan sekadar melakukan penipuan di dalam berurus niaga, tetapi juga mereka adalah orang yang melakukan pengkhianatan. Maksudnya mereka mengkhianati atas hak yang telah diberikan kepercayaan oleh orang yang membeli dengan mereka supaya dicukupkan timbangan orang itu. Maknanya bila orang membeli dengan dia, orang meletakkan kepercayaan kepada penjual itu supaya mencukupkan timbangan. Tapi kerana didominasi sifat tamak dan halubuk, bakhil dan sebagainya, menyebabkan dia berlaku khianat di atas kepercayaan yang diberikan oleh pembeli itu kepada dia. Pembeli itu kepada dia. Maka sifat khianat ini salah satu daripada sifat yang tercela dan dibenci oleh syarak. Kerana itu kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quranul Karim, di mana banyak sekali ayat Al-Quran, bahkan hadis Nabi SAW, yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Contohnya kalau kita tengok dalam Quran umpama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul dan amanah antara sesama kamu. Dekat sini sifat Allah mengatakan orang beriman dia tidak akan berlaku khianat. Bila seseorang tu berbuat khianat, ia menafikan nilai iman yang ada di dalam dirinya. Maknanya iman dalam dirinya sangat lemah. Sangat lemah. Bahkan dalam ayat Quran yang lain, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan pengkhianatan Zulaikha terhadap suaminya dengan merancang rancangan yang jahat terhadap Nabi Yusuf alaihi salam adalah satu pengkhianatan. Maknanya khianat ini juga boleh membawa kepada dosa lebih buruk daripada zina. Seperti mana Allah mencela perbuatan Zulaikha yang telah mengkhianati suaminya ketika ketiadaannya untuk merencanakan tipu daya terhadap Nabi Yusuf. Allah berfirman, la yahdi kaidal khainin. Orang yang melakukan pengkhianatan tak akan diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bahkan kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah cerita punca kepada isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut mati kafir dan mati di atas azab Allah, hukuman bala Allah, disebabkan pengkhianatan yang telah mereka lakukan kepada suami mereka ataupun Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ini di kalangan suami mereka sendiri. Ini yang Allah Ta'ala sebut, alhamdulillah, dalam Quran, yang mana Allah menyatakan dalam surah At-Tahrim, فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Mereka berdua mengkhianati suami mereka. Mengkhianati suami mereka. Maka menyebabkan Allah Ta'ala mengakhiri hayat mereka itu dalam kekufuran dan dibinasakan dengan azab Allah SWT. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mensifatkan sifat khianat itu adalah sifat utama
yang ada pada orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Seperti mana dalam hadis baginda Nabi SAW menyatakan, "Thumma yakunu qaumun yashhadun wala yastashhadun. Yashhadun wala yastashhidun wa yakhunun wala yu'tamanun wa yanzirun wala yufun wa yadhharu fihi musiman." Baginda menyatakan, tanda-tanda kiamat nanti kamu akan lihat munculnya golongan yang menyaksikan tetapi dia tidak mahu memberikan persaksian, dia khianat. Banyak orang yang tahu kejahatan orang lain buat. Orang yang tahu hakikat kebenaran orang lain. Tapi bila dia memberikan persaksian, dia cerita benda yang tak betul. Contoh dia tengok orang buat jahat. Dia saksikan. Tapi bila orang minta dia bagi kenyataan, dia kata sebaliknya. Dia kata, oh dia tak nampak pun orang ni buat jahat. Ataupun dia nampak orang tu buat baik. Tapi dia memberikan persaksian dengan mengatakan orang tu buat benda tak baik. Bukan benda yang baik. Sebab itu, Nabi SAW menyatakan, antara tanda-tanda kiamat, pengkhianatan pertama yang akan berlaku di kalangan umat manusia adalah mereka mengkhianati persaksian. Ya, mereka mengkhianati dalam memberikan keterangan, dalam memberikan persaksian, dalam menyatakan kebenaran dan hakikat sesuatu. Ya. Kemudian Nabi kata lagi, wa yakhunun wa la yu'tamanun. Nabi kata antara tanda kiamat lagi bila mereka diberikan amanah, mereka selalu mengkhianatinya. Ya, mereka selalu mengkhianatinya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya ramai orang yang akan berlaku khianat di akhir zaman. Kemudian mereka yang banyak bernazar tapi tidak memenuhi nazar. Maksudnya Nabi SAW nak memberitahu di akhir zaman banyak orang yang akan berjanji tapi dia akan menyelisihi janjinya. Maksudnya dia akan melanggari janjinya. Ya, maknanya dia tidak akan berpegang kepada janjinya. Ya. Okey, baik. Itu di antara apa yang disebutkan oleh Nabi. Yang terakhir Nabi kata wa yadhharu fihimu as-siman. Iaitu bahkan kamu tengok di akhir zaman banyaknya berlaku orang yang mementingkan perutnya untuk mengenyangkan dirinya. Ini memang apa yang Nabi SAW sebut memang telah pun berlakulah, ya. Mula pengkhianatan pada persaksian, pengkhianatan pada tanggungjawab, pengkhianatan kepada janji, ya, kemudian pentingkan diri, ya. Nabi SAW menyatakan di sini, dan pengkhianatan dalam menyampaikan ilmu. Maksudnya mereka tidak menyampaikan ilmu yang benar. Sebab tu dekat sini saya ada meletakkan beberapa jenis bentuk khianat. Ya, beberapa jenis bentuk pengkhianatan. Sekejap ya. Baik, yang pertama adalah khianat kepada Allah dan Rasul. Atau disebut sebagai pengkhianatan terhadap agama. Bagaimana khianat pada Allah dan Rasul atau pengkhianatan terhadap agama? Seperti melanggari batas-batas larangan Allah. Itu satu pengkhianatan. Atau seperti mengabaikan dan tidak mengerjakan suruhan-suruhan Allah. Itu satu pengkhianatan. Seperti orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, ya, maka dia telah berkhianat. Kerana Allah Ta'ala telah pun, kerana dia telah mengambil janji terhadap Allah Ta'ala sebelum Allah mendatangkan dia ke muka bumi ini. Ya, kita semua telah mengambil janji daripada Allah. Ya, ketika Allah berfirman, alastu bi rabbikum, kita semua jawab, qalu bala syahidina. Ya, bahkan ya Allah, kami memberikan persaksian atas apa yang telah pun kami ucapkan. Jadi kami akan mentaatimu. Kemudian yang kedua, khianat pada nikmat. Pengkhianatan kepada nikmat ini iaitu mengkhianati dengan menyalahgunakan
nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Taala memberikan sesuatu nikmat kepada hamba-Nya, lalu hamba-Nya itu mengkhianatinya. Ya, maknanya menyalahgunakan nikmat itu pada perkara-perkara nafsu, pada perkara-perkara maksiat, atau menggunakan nikmat itu untuk berbuat kufur atau berbuat syirik kepada Allah dan apa jua bentuk dosa-dosa yang lain. Ya, sebab itu orang yang tidak memiliki sifat syukur atau tidak memiliki sifat malu kepada Allah Ta'ala, mereka akan merasai bahawasanya nikmat yang Allah beri pada mereka adalah milik mereka. Suatu orang yang kufur nikmat ni, mereka selalu diperdayakan oleh syaitan dengan mereka bertanggapan nikmat yang mereka miliki, hasil kurniaan Allah Ta'ala ini adalah milik mereka. Ya, adalah milik mereka, adalah kerana usaha mereka sendiri, adalah kerana titik peluh mereka, dan mereka lah berhak di atas nikmat itu, dan ia bukan satu pinjaman. Lalu mereka berhak untuk menggunakan nikmat itu dengan sesuka hati mereka. Inilah yang Allah khabarkan dalam ayat Quran. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daran bawar. Tidakkah kamu memperhatikan, wahai Rasulullah SAW, mereka yang telah mengubah nikmat kurniaan Allah Ta'ala itu dengan kekufuran. Ya, maka akhirnya kami membinasakan mereka di atas kekufuran yang telah pun mereka lakukan. Baik. Kemudiannya maknanya bila kita tak bersyukur, itu satu pengkhianatan. Yang ketiga, khianat pada harta. Khianat pada harta. Termasuk daripada khianat pada harta ini adalah seperti seseorang yang bila diberikan kekayaan, diberikan harta, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, lalu mereka menyalahgunakan nikmat harta itu. Ya, seperti dia bersifat bakhil, dia menghalangi dirinya tidak memberi makan kepada fakir dan miskin, bahkan dia enggan untuk berinfak, bahkan menyebabkan dia menginfakkan hartanya pada jalan kejahatan, pada jalan untuk menghalangi manusia daripada beriman atau menyekat dakwah para nabi dan rasul. Ini semua adalah khianat pada harta. Maknanya bila mereka menyalahgunakan harta itu pada perkara-perkara yang mengingkari perintah Allah dan menyalahi dan menyakiti akal rasulnya. Ini adalah merupakan khianat pada harta. Baik, termasuk khianat pada harta itu juga adalah orang yang merosakkan harta, mensia-siakan harta, menyalahgunakan perbelanjaannya atau mengambil harta orang lain yang bukan haknya dan seumpamanya. Yang keempat, khianat pada hak dan tanggungjawab. Ini disebut sebagai khianatu al-wajibat. Khianat kepada tanggungjawab. Ini apabila seseorang diberikan tanggungjawab, diberikan kedudukan, diberikan apa sahaja, yakni daripada tanggungjawab kepadanya ataupun sesuatu tugasan kepadanya, ya, maka dia telah pun menyalahgunakan kuasanya atau tanggungjawabnya untuk tujuan-tujuan yang bukan tujuan yang diberikan tanggungjawab tersebut. Maka ini juga termasuk di antara pengkhianatan terhadap hak dan pengkhianatan terhadap tanggungjawab. Dan yang kelima, khianat pada syariat. Khianat pada syariat ini adalah seperti orang yang melakukan pengkhianatan dengan mendakwa sesuatu amalan yang bukan daripada Allah dan Rasul. Atau mereka yang mendakwa tafsiran ataupun hukum yang datang daripada Allah dan Rasul, lalu mereka masukkan ke dalam kitab-kitab Allah yang Allah Ta'ala sebut, seperti mana yang dilakukan oleh golongan ahli kitab. Yuharrifunal kalima'am mawadih. Dalam konteks kita pada hari ini, seperti orang yang melakukan khianat pada syariatnya, apa dia?
orang yang memberikan fatwa, orang yang mengeluarkan hukum dengan hawa nafsu. Tidak mengikut cara yang akademik. Tidak mengikut kepada landasan metodologi. Ya, cara mengeluarkan hukum yang betul. Tidak merujuk kepada ahli yang berilmu dan pakar. Ya, mereka memberikan tafsiran andaian sendiri. Maka ini juga pengkhianatan terhadap syariat. Ya, termasuk juga pengkhianatan terhadap syariat itu adalah apabila seseorang menafsirkan ayat Allah, ya, ataupun menafsirkan hadis Nabi SAW dengan tafsiran yang salah. Bukan tafsiran yang tepat, bukan dengan tafsiran yang betul, sedangkan dia mengetahui tafsiran yang betulnya, tapi dia cuba untuk menyalah tafsirkan maksud ayat Allah itu dengan hawa nafsunya dan dengan tujuan kepentingan tertentu yang ingin diraihnya daripada tafsiran yang bohong atau tafsiran yang palsu tadi. Maka ini juga termasuk di dalam bab pengkhianatan dari sudut syariat. Ya, tak boleh berbuat seperti itu. Sama juga orang yang berdusta atas nama Nabi SAW dengan menggunakan hadis-hadis palsu. Ini juga satu pengkhianatan atas kepentingan mereka. Yang keenam, khianat pada hubungan. Yang disebut sebagai khianat pada hubungan. Khianat pada hubungan ni maknanya khianat pada hubungan pasangan suami dan isteri. Termasuklah khianat pada hubungan ini juga, iaitu pengkhianatan antara persahabatan. Ya, bila kita bersahabat, kita berniaga, kita berhubungan dari sudut pelaburan, syarikat, atau perniagaan, atau persahabatan, atau perkahwinan, maka tak boleh berlaku khianat. Seperti suami atau isteri mengkhianati salah seorang pasangannya. Ya, ataupun juga majikan yang mengkhianati pekerjanya. Ya, kerana berjanji tapi dia mengkhianati dengan tidak memberikan hak pekerjanya. Begitu juga pekerja yang mengkhianati majikannya. Begitu juga teman syarikat yang mengkhianati sesama mereka, teman persahabatan dan seumpama dengannya. Maka disebabkan itu dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala akan bersama dengan dua orang yang bersyarikat, ma lam yakhun ahaduhuma 'alal akhar. Selagi mana salah seorang daripada mereka itu tidak mengkhianati salah seorang yang lain. Maka di sini menunjukkan pada kita bahawasanya Allah Ta'ala akan membantu mana-mana syarikat, mana-mana sektor perniagaan ke apa ke persahabatan, Allah akan bantu berikan keberkatan dan sebagainya, selama mana, begitu juga dalam rumah tangga, selama mana tidak mengkhianati salah seorang ke atas yang lain. Sebab tu bila kita tengok, bila hilangnya berkat dalam perhubungan kita, itu pasti memberikan isyarat ada di antara kita yang telah berbuat khianat. So balasan kepada orang yang berbuat khianat, Allah mengangkat keberkatan dan juga Allah Ta'ala mengangkat nilai-nilai kebaikan di dalam perkenalan atau persahabatan atau hubungan mereka. Baik, yang seterusnya, khianat pada janji dan akad. Yang dimaksudkan khianat pada janji dan akad ini, termasuklah orang yang mengkhianati di dalam akad jual beli, akad timbangan, akad apa lagi, akad apa-apa saja akad lah, ya, akad dalam perniagaan lah khususnya, ya. Jadi tidak boleh melakukan pengkhianatan dari sudut memberi nafkah, ya, tidak memberi nafkah itu khianat, ya. Kemudian menyebarkan rahsia antara pasangan suami isteri, perkara-perkara yang mengaibkan kepada orang lain, itu juga satu khianat, ya. Dan juga melanggari akad,
Ya, bila kita dah berjanji dengan orang, lepas tu kita batalkan akad itu tanpa sebarang keuzuran, maka itu juga adalah satu pengkhianatan. Ya, maka ini semua adalah bentuk khianat yang disebutkan oleh para ulama. Termasuk tadi saya tertinggal tadi, iaitu khianat pada negara. Khianat pada negara dan khianat pada maruah. Khianat pada negara iaitu seperti melakukan pengkhianatan dengan bersekongkol dengan musuh-musuh Allah Ta'ala dalam menewaskan tentera dan menjatuhkan negara umat Islam. Ini juga satu pengkhianatan. Seperti mana yang pernah dirancangkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika beliau menarik diri daripada seramai 300 orang daripada menyertai peperangan bersama dengan tentera Islam dalam peristiwa peperangan Uhud. Dalam peristiwa peperangan Uhud. Maka ini juga termasuk dalam bab pengkhianatan. Okey, yang seterusnya kita dah sebut tadi khianat pada apa ni tadi? Maruah. Ini kita dah sentuh dah tadilah. Memfitnah orang, mengumpat orang dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita nak masuk ayat keempat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan? Ini akan dihidupkan semula sesudah kematian mereka. Di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan kepada kita. Okey. Yakni Allah Ta'ala bertanya dengan pertanyaan yang sinis ataupun pertanyaan yang menghina, mengejek kepada golongan yang melakukan dosa tatfif, penipuan dalam timbangan. Allah tanya mereka, kenapakah mereka membuat dosa penipuan timbangan ini? Apakah mereka tidak pernah terfikir yang mereka kelak nanti setelah mati, mereka akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Dan mereka akan menghadap Allah sesudah mereka dimatikan, Allah menghidupkan dan mereka akan menghadap Allah dan mereka akan dibalasi dan akan dihukumi di atas penipuan dosa tatfif yang telah mereka lakukan itu. Ini Allah Ta'ala tanya mereka, walaupun Allah tahu yang orang yang buat mutafif ini, dia memang tak percaya ke akhirat. Dia memang tidak mendambakan akhirat. Allah tahu. Ya, kerana kalau mereka percaya akhirat, mereka selalu buat bersedia akhirat, mereka takkan melakukan dosa tatfif itu. Dosa menipu dalam timbangan dan takaran. Tapi kenapa Allah tanya juga? Walaupun Allah dah tahu yang mereka tidak beriman. Kenapa Allah Ta'ala bertanya kepada mereka? Di sini jawapan dia. Iaitu sebahagian ulama tafsir, saya sebut tafsir dulu. Para ulama tafsir mengatakan, pertanyaan pada ayat keempat ini, Allah bertanya kepada mereka, yang Allah suruh malaikat bertanya kepada mereka, di kala mana mereka telah pun dibangkitkan dan dihidupkan kembali di hari kiamat. Bukan sekadar pertanyaan ini, Allah suruh Nabi SAW tanya kepada mereka di dunia. Sebab kalau tanya kepada mereka dekat dunia, memang mereka akan menjawab, kami tidak meyakini yang kami akan dibangkitkan di hari kiamat. Kami memang yakin yang kami tidak akan dihidupkan semula. Dunia inilah pengakhiran yang terakhir bagi kami. Kami akan fana dengan dunia ini. Dan tidak ada kehidupan yang sesudahnya. Barangkali mereka akan jawab begitu. Tapi ulama tafsir mengatakan, pertanyaan ayat 4 ini, Allah suruh malaikat tanya kepada mereka di kala mana saat mereka itu telah pun dibangkitkan semula di padang mahsyar. Bila mereka bangun di padang mahsyar, malaikat akan datang dalam keadaan mengejek mereka.
dalam keadaan menghina mereka, dalam keadaan mempersendakan mereka. Apakah kamu, seolah malaikat cakap macam ni bila mereka keluar dari kubur, apakah kamu masih lagi bersangka-sangka yang kamu tidak akan dibangkitkan, sedangkan ketika itu mereka sudah pun dihidupkan. Mereka sudah pun dibangkitkan di padang mahsyar. Tapi kenapa malaikat harus bertanya soalan begitu? Kerana untuk mengejek mereka. Kerana dahulu ketika saat di dunia, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Maka mereka mempersendakan ancaman azab pada hari kiamat ini dan memperolok-olokkannya. Disebabkan kerana itu Allah membalas balik apa perbuatan yang mereka lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh para malaikat mengejek mereka kembali saat mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Okay, kita tengok di sini sedikit tadabbur bagi ayat yang keempat. Yang pertama, keutamaan dan kelebihan mengingati kematian dan hari pembalasan adalah jalan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan kezaliman. Pengajaran dekat sini, kenapa Allah Ta'ala tanya? Allah suruh tanya diri kita. Lepas tu bila kita baca ayat Quran ni, jangan kita rasa pertanyaan pada ayat 4 ni, Allah tanya pada orang musyrikin saja. Tapi cuba kita tanya diri kita. Ya, setiap kali bila kita melakukan pengkhianatan, melakukan dosa, melakukan apa-apa saja kejahatan dan sebagainya, cuba kita tanya diri kita sendiri sebagai muhasabah. Ini pengajaran. Kita tanya diri kita, apakah kamu mengerjakan perbuatan dosa ini kerana kamu menyangkakan yang kamu tidak akan dibalas di akhirat nanti? Atau kerana kamu menyangkakan kamu tak akan hidup semula di akhirat nanti? Atau kamu tidak akan menerima hukuman di atas apa yang kamu lakukan? Maka kamu menyangkakan kamu bebas daripada pembalasan di hari akhirat nanti? Kita tanya beberapa soalan seperti ini dalam kehidupan kita. Bila kita sentiasa menyoal dan sentiasa keep asking, ya, kata orang kampung saya lah, keep asking, sentiasa bertanya-tanya kepada diri kita, ia adalah menjadi satu galakan, satu dawafi', satu dorongan untuk seseorang itu meletakkan keutamaan dan kelebihan mengingati kematian, mengingati hari kiamat, supaya ia akan menjadi satu motivasi yang dapat menghentikan ia daripada perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Ini salah satu cara untuk kita memberhentikan, menginsafkan diri kita, memuhasabahkan diri kita, mengembalikan kita kepada jalan kebaikan dan ketaatan, ya, dan meninggalkan jalan kejahatan, adalah kita sentiasa menyoal diri kita dan juga kita menanamkan perasaan dalam diri kita, apakah kita menyangkakan yang semua yang kita kerjakan di dunia ini akan terlepas daripada pembalasannya. Walaupun di dunia kita terlepas, apakah kita juga akan terlepas di hari akhirat? Begitu juga kalau kita tak mendapat pembelaan dekat dunia ini, ya, tak dapat bantuan, tak dapat sokongan, tak dapat pembelaan seperti Allah kata pada para nabi dan rasul, janganlah kamu menyangkakan bahawasanya kamu tidak akan dibela oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Kerana Allah Ta'ala dah sebut dah, hari kiamat itu adalah hari pembalasan, hari keadilan, Yaumiddin. Ini semua orang akan mendapat haknya masing-masing, semua orang akan diadili dengan sebaik-baik keadilan. Ya. Baik, yang kedua, melazimi perbuatan dosa dan memakan harta yang haram punca kepada alpa dan lupa serta lalai terhadap hukuman dan pembalasan di akhirat serta mengakibatkan lemahnya iman. Pengajaran yang kedua dekat sini, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita pada ayat ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah kamu menyangkakan yang kamu tak akan dibalas?
Seolah-olah Allah nak bagi tahu, wahai orang yang melakukan dosa tatfif atau dosa apa sekalipun, jika kamu terus melazimi perbuatan dosa itu dan tidak mengendahkan ancaman dan peringatan daripada Allah dan Rasul akan kematian dan siksaan, ya, kamu terus melakukan dosa, memakan harta dengan jalan yang batil, maka kesan implikasi daripada hasil yang haram itu menyebabkan kamu ditimpa satu musibah yang lain. Bukan sekadar kamu mendapat musibah terus kekal melakukan dosa, tapi kamu akan ditimpa musibah yang kedua, iaitu musibah kamu akan lalai dan kamu akan alpa dan kamu akan leka daripada mengingati pengajaran dan peringatan yang telah disampaikan kepada kamu oleh Allah dan Rasul. Sebenarnya kamu lebih terasyik dengan nikmat-nikmat yang makin ditambahi kepada kamu, dan kamu terpedaya dan tertipu dengan kesenangan-kesenangan itu, sehingga kan akhirnya kamu dimatikan dalam keadaan tidak beriman. Ini salah satu daripada peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang perlu untuk kita sama-sama mengambil pengajaran dan peringatan daripadanya. Sebab itu kita kena tahu apakah implikasi ataupun kesan daripada sesuatu perbuatan dosa itu. Okey. Sekejap ya. Okey, misalan contoh. Para ulama ada menyebutkan kepada kita beberapa kesan implikasi dosa itu. Yang pertama, saya tak sempat letak kat sini, turathu az-zilli was-sighar. Kesan dosa ni bila seseorang itu selalu melaziminya adalah mereka akan meremehkan perbuatan dosa itu. Bila dah selalu biasa, dia akan memperkecilkan perbuatan dosa itu, sehingga lama kelamaan dia tidak lagi menganggap perbuatan dosa itu adalah satu dosa. Yang kedua iaitu tazilun ni'am. Ya, tazilun ni'am. Perbuatan dosa juga menyebabkan hilangnya dan tercabutnya nikmat yang Allah beri kepada hamba-Nya. Tak kiralah nikmat keberkatan, nikmat kefahaman ilmu, nikmat rezeki yang baik, nikmat berbagai nikmat-nikmat yang lainlah. Allah SWT akan cabut nilai-nilai nikmat itu tadi. Kemudian yang ketiga, perbuatan dosa jika dilazimi mengundang kepada bala dan musibah dan azab. Allah kata, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang kamu lakukan daripada perbuatan dosa, dan setiap musibah yang menimpa kamu itu adalah berpunca daripada tangan-tangan kejahatan dosa yang kamu lakukan sendiri. Yang keempat, wal-iyadzubillah, ini yang paling kita takut, iaitu sebab kepada mendapat kematian yang buruk, hasyalillah. Seperti mana Allah kata dalam Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Di mana Allah Taala menyatakan apabila hamba Allah Taala itu telah pun melupakan Allah. Kesan dosa yang pertama menyebabkan dosa itu akan melupakan kita pada Allah, melupakan kita untuk berbuat kebaikan, melupakan kita kepada syurga, melupakan kita pada keampunan, melupakan kita kepada janji Allah daripada balasan dan kurniaan, dan melupakan daripada mengingati Allah. Kesan dosa yang kedua apa dia? Allah Ta'ala akan mudahkan, Allah akan bukakan segala pintu kejahatan dan segala pintu kenikmatan. Lagi senang dia nak buat dosa, lagi senang dia beroleh
kesenangan, kemewahan, kekayaan. Sehingga Allah kata farihu bima. Yang ketiga, kesan dosa tu bila Allah dah buka semua pintu yang tak baik, farihu bima. Allah jadikan dia rasa gembira, dia rasa enjoy dengan kehidupan yang seperti itu daripada kehidupan mengikut cara yang diredai oleh Allah. Kemudian Allah matikan ia dalam keadaan mengejut tanpa ia menyedarinya. Wal'iyadzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah SWT daripada tergolong di kalangan golongan ini. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu, kita tangguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Salam Ustaz, terima kasih. Terima kasih.